kemerdekaan Malaysia yang ke-65. Bagi memberkati program kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadap Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita sama-sama berkumpul pada pagi ini secara maya dalam program Bual Bicara Profesor siri ke-34 bersama jemputan kita pada pagi ini iaitu Profesor Dr. Nur Aznawati binti Ismail. So, Prof, okey pagi ni Okay, Alhamdulillah. Dengannya semalam agak kurang sihat. Jadi Alhamdulillah pada pagi ini dapat hadir untuk kita berkongsi apa yang telah Prof laksanakan dalam tempoh kata bukan 22 tahun di UMT saja tapi sebelum itu lagi insya-Allah Okey. Jadi terima kasih yang berbagi Prof dapat bersama-sama pada pagi ini. Saya Dr. Mariam Taib selaku moderator juga ingin mengalu-alukan kehadiran para penonton yang berbahagia, Datuk, Profesor, Doktor, Tuan-Puan, warga UMT, warga Universiti Awam, agensi-agensi kerajaan swasta. Terima kasih kerana sudi hadir pada program kita pagi ini. Untuk makluman, program kita juga bersiaran secara langsung melalui aplikasi Webex, FB UMT Official dan juga FB Pusat Pembangunan Bakat dan Inovasi PPBI, Pejabat Pendaftar UMT. Yang berbahagia Profesor, Datuk, Doktor, Tuan-Puan yang dihormati sekalian, seperti kita sedia maklum, program Bual Bicara Profesor ini merupakan platform bagi para profesor UMT. Dah ini kali ke-34 bermakna dah 33 orang profesor UMT berkongsi kepakaran, pengalaman atau pandangan. InsyaAllah kita akan mendengar perkongsian daripada Prof panggilan mesranya Prof Azna Prof Azna sebentar lagi. Sebelum kita mulakan program, izinkan saya memperkenalkan jemputan kita pagi ini iaitu Prof Azna. Jadi Prof Azna memang anak jati Kuala Terengganu bersekolah di Sekolah Rendah Tengku Bariah di Pasir Panjang, Kuala Terengganu. Kemudian di sekolah menengah menyambung persekolahan di Sekolah Menengah Sains Sultan Mahmud, SESMA. Saya dipahamkan ini orang kuat alumni SESMA ni Kemudian Diploma Sains UiTM. Selepas di UiTM, Prof menyambung pengajian ijazah Sarjana Muda Sains Biokimia di UKM. Sebaik bergraduat, Prof Azna mendapat tawaran bekerja sebagai pegawai penyelidik di Institut Penyelidikan Perubatan IMR Kuala Lumpur. Dan sambil bekerja, Prof juga telah menyambung pengajian ijazah di peringkat sarjana sains dalam bidang biologi molekul dan bioteknologi juga di UKM. Selepas dapat masters, Prof Azna memohon untuk balik Terengganu sebenarnya Prof lebih kurang begitulah dan dapat menyertai College Universiti Terengganu pada masa itu 2001 dan tukar nama kepada KUSTEM pada 2004 dan dalam tempoh tersebut Prof Azna telah melanjutkan pengajian di peringkat ijazah Doktor Falsafah dalam bidang bioteknologi marine di Heriot Watt University, United Kingdom. Mendapat ataupun dilantik sebagai Profesor Madya pada tahun 2012 dan seterusnya sebagai profesor pada tahun 2020. Jadi itu adalah sebahagian daripada biodata untuk memperkenalkan pembual bicara kita pada pagi ini. Jadi tanpa melengahkan masa, saya dengan sukacitanya menjemput Prof Dr. Nur Aznawati Ismail untuk menyampaikan perkongsian yang bertajuk Produk Semula Jadi Marine
anugerah yang tidak ternilai. Sebelum itu, jika sepanjang program berlangsung, sekiranya yang berbahagia Datuk Profesor Tuan Puan hadirin sekalian mempunyai sebarang soalan atau pandangan atau cadangan, boleh kemukakannya di ruangan chat Webex kita pada pagi ini ya. Okey. So dengan itu saya persilakan Prof Azna untuk memulakan perkongsian kita pagi ini. Terima kasih yang berbahagia Profesor Madya Dr. Mariam Taib. Yang selepas ni saya akan panggil Dr. Yam. Dia adalah rakan sekerja saya bermula tahun 2001. Rakan semasa kecil saya kira. Sebenarnya Dr. Yam sedikit pembetulan untuk biodata. Okey. Sebenarnya kita ni masuk UMT ni pada ketika itu UMT sebenarnya adalah UPM Cawangan Terengganu yang sangat kecil dan bilangan pekerja termasuk pensyarah, tukar sapu sampai ke tukar sapu sampah dalam lebih kurang 200 orang. So boleh bayangkanlah betapa kecilnya ketika itu. Tiada bangunan baru, yang ada bangunan baru hanyalah FSD. Yang lain-lain tu semua bangunan satu tingkat yang masih ada sehingga ke hari ini dan ada sebahagiannya telah dirobohkan untuk dibangunkan bangunan baru. Terima kasih saya ucapkan Dr. Yam atas biodata yang dibaca tadi. Saya ingin merakamkan ucapan terima kasih atas jemputan dari PPBI untuk buah bicara saya, slot yang ke-34. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua penonton yang ada ketika ini. Kita ada juga penonton di dalam studio, kita ada penonton di luar. Saya percaya semuanya sihat, sejahtera pada hari ini. Okey. Adakah Prof nak terus ini? Saya buka cerita saya bersama Dr. Yam dululah. Untuk apa soalan yang Dr. Yam nak tanya? Oh ya. Bila saya membacakan biodata Prof tadi, saya tertarik ya sebab seingat saya lah semasa di IMR, Prof punya fokus ataupun skop tugas penyelidikan adalah berkaitan dengan akarologi. Akarologi iaitu ticks and mites, kutu dan hama. Ya. Tapi tiba-tiba bila masuk UMT, of course lah kita kena tune kita punya tu kan, kita punya fokus research. Tapi kenapa daripada ticks and mites itu, akarologi itu beralih kepada bakteria pula. Itu yang saya nampak daripada situlah Prof. Okey. Terima kasih Dr. Yam. Okey, soalan ni tiba-tiba soalan pertama yang membawa saya dan mengimbau sejarah kehidupan saya di dalam kerjaya Dr. Yam. Ya. Tetapi ingin saya mengimbau semula tentang perjalanan hidup saya daripada sekolah. Saya rasa saya sangat lama berpisah dengan keluarga. Yang Dr. Yam sebut tadi, saya bercita-cita sangat untuk kembali ke Terengganu. Maka lamaran saya beberapa kali ke UMT adalah untuk kekal berada di UMT, untuk kekal berada di Terengganu dan especially bersama keluarga. Saya sentiasa menangis sebenarnya, kisah sendu. Saya rasa sebab apabila saya ingat kan Prof seorang yang sangat kuat sangat kuat. tapi dalam hati ada taman. Okey, saya mengimbau kembali selepas saya habis belajar di SESMA, memang duduk di asrama daripada form 1, saya pasti hadirin di luar sana ramai yang berada di boarding school selepas darjah 6. So saya antaranya. So masa mula-mula masuk tu memang menangis teruklah sebab nak berpisah dengan keluarga semua tu. Okey lagi beberapa bulan tu settle. Okey je. Tapi saya balik rumah 3 kali sebulan Dr. Yam. Keluar ke bandar 2 kali, bermalam sekali. Jadi 3 kali saya berada di rumah walaupun duduk di asrama pada hujung minggu ya. Lepas tu perjalanan saya sambung pengajian, saya berada nun jauh di hujung puncak Semenanjung di arah Perlis. Pada ketika itu saya sangat-sangat sedihlah sebab saya ingat selepas saya belajar di SESMA saya akan berada dekat jadi diploma sains di Perlis, di arah Perlis, sangat jauh. So saya menangis sangat pada ketika itu apabila keluarga saya menghantar saya. Kita pit stop dekat Sungai Petani dan saya masih ingat sehingga ke hari ini arwah abang saya kata,
kalau kita nak berjaya, kita perlu berkorban. Berkorban dalam bentuk apa? Kita tengok, kalaulah kita ni memang destiny kita adalah belajar jauh, maka kita perlulah berkorban. Tak mungkin kita tak berkorban. Semua orang saya rasa akan berkorban atas apa jua destiny dia. Contohlah pengorbanan. Mungkin di kalangan kita dekat UMT ni, dia terpisah, suami isteri jauh. Suami jauh. So pengorbanan tu sebab terpisah dengan suami yang saya percaya rata-rata mendapat sokongan padu untuk berjaya melalui suami dan keluarga. So itu adalah pengorbanan. Kalau tak berkorban maka tak jadi. Sama juga dengan kes saya ni Dr. Yam. Bila saya ditempatkan di IMR, dia betul-betul in the heart of Kuala Lumpur. Ya, dicokit It's so congested. Jadi naik kereta pun takut, nak bawa kereta takut sebab jam. So you can imagine saya punya rumah dalam pergi balik 11 km je daripada tempat kerja, tapi saya kena keluar like selepas subuh tu keluar cepat-cepat. Era saya adalah naik bas mini 3 line dalam bas mini. Okay, buat 3 line sebab takut nak bawa kereta. Selepas je ada komuter diperkenalkan, saya berjalan kaki daripada komuter stesen Putra tu ke IMR 20 minit. So saya sanggup segalanya atas satu pesanan abang saya, kita perlu berkorban. So saya berkorban walaupun saya sangat-sangat terkesan ditempatkan di tempat yang saya rasa saya memang tak pernah mimpi berada di Choket Road. Okay, Dr. Yam. Itu cerita saya, orang kata sedikit sendu, tapi saya percaya kata-kata nasihat daripada arwah abang saya itu melekat sehingga ke hari ini. Saya hampir meninggalkan kerjaya saya sebagai pensyarah Dr. Yam. Kurang daripada 3 tahun saya akan meninggalkan UMT. Saya mengharapkan program-program sebegini akan menyuntik sedikit faedah kepada pendengar di luar sana. Moga ini memberi, orang kata, cita rasa baru kepada especially adik-adik lah yang untuk meneruskan kerjaya sebagai pensyarah. Untuk menjawab sikit lagi, untuk menjawab soalan yang bakteria, peralihan saya ialah apabila ditempatkan di akarologi, as Dr. Mariam sebut dah tadi, akarologi adalah tentang kajian hama rumah dan kutu. Tapi sebenarnya saya rasa kutu tu pada bahasa Terengganu adalah pirah. Oh, pirah. Okay, it's a hard take. So pirah ni, cerita saya ialah sebenarnya saya ni graduat berteknologi, Dr. Yam. So saya ada banyak teknologi yang kita belajar di peringkat sarjana muda. So ditempatkan di Institut Penyelidikan sebenarnya menggunakan semua ilmu yang kita ada. So pada saya ditempatkan di situ, saya macam apa yang nak dibuat ni, tak tahu ni macam mana. Saya rasa saya bukan entomologis, saya bukan juga zoologis. Kenapa saya ditempatkan di sini? Fikiran awal. Apabila saya ditempatkan di situ, maka saya tahu bahawa sebenarnya dia orang nak beralih daripada, orang kata, sains klasik, taxonomy and so on kepada bioteknologi. So maka itu orang kata fix lah my orang kata keberadaan saya di tempat itu kena pada ketika itu tahun 1995 memang berlaku peralihan dalam bidang sains bioteknologi. Baru diperkenalkan, orang baru start buat cloning, buat molecular biology, baru start buat DNA identification and so on. So itulah perubahan dia, Dr. Yam. Okey, jadi itu bila masuk ke KUT, ke KUSTEM masa tu, diminta untuk mengubah fokus penyelidikan tu ya. So fokus penyelidikan kita mengambil maklum kepada kita punya niche area or the ocean discovery, di mana kita patutnya merubah mengikut apa yang dikehendak oleh universiti. Dan saya ingin menyebut juga Dr. Yam perlibatan arwah kawan saya, Dr. Ahmad Samsudin. Al-Fatihah untuk beliau yang telah sama-sama bersama saya memohon grant pada awal pelibatan kita sebagai pensyarah di UMT pada tahun 2001, 2002 dan alhamdulillah kita telah mendapat dana daripada MOSTI dalam bentuk geran penyidikan yang kita kenali sebagai IRPA. Dan masa tu banyak pun yang dapat kita dapat dalam 180 lebih K
Dan Dr. Arwah dia fokus kepada marine bacteria producing karbohidrat dan saya lebih kepada protein. So projek kita betul-betul win-win situation. Alhamdulillah kita lahirkan 2-3 orang student sarjana pada ketika itu. Alhamdulillah. Bermakna peralihan daripada bidang akrologi kepada marine biotech itu juga merupakan satu pengorbanan, Prof. Ya, betul. So title kita, hashtag kita pada hari ini adalah berkorban apa saja demi kebahagiaan sejagat. Okey. Itu macam apa? Slogan baru ya. Ya, betul. Okey. So saya persilakanlah Prof untuk kita terus dengan perkongsian kita pada pagi ini. Okey, hari ini saya akan bercakap pasal produk semula jadi marine. Soalan yang sama juga yang Dr. Yang sebut tadi, kenapa saya nak utarakan produk semula jadi marine? Kenapa saya tak utarakan pasal marine bacteria ke whatsoever? Tapi saya akan cerita dalam proses perkongsian saya pada hari ini, produk semula jadi marine adalah anugerah yang tidak ternilai. Seterusnya, saya sedikit introduction lah Dr. Yang. Ya, bersilakan. So produk semula jadi ataupun produk semula jadi marine adalah cerita kita tentang sebatian yang aktif dari segi biologi. Saya kalau orang tanya saya ni profesor apa? Saya ingin menyebutlah saya sebenarnya profesor dalam produk semula jadi marine biologist ataupun produk semula jadi biologist. So saya mengambil apa jua sebenarnya sebatian yang aktif dari segi biologi dan membuat penyaringan mengikut saringan apa yang kita nak. So contoh sebatian yang kita pencikkan ni biasanya mempunyai sasaran yang tertentu atau berfokus. Sebab dia setakat ni saya rasa lebih daripada 15% daripada pensyarah kita termasuk pensyarah biologi dan pensyarah kimia adalah terlibat dalam projek-projek sebegini. Sama ada dia adalah hasil daripada sintetik yang disintesis dalam makmal ataupun memang telah dipencilkan daripada apa jua sumber yang digunakan. So sangat berfokus dan kita saring pun mengikut saringan atau asal biologi yang telah ditentukan di dalam makmal. So contoh yang saya tunjukkan di sini adalah produk semula jadi marine yang saya nak ketengahkan pada hari ini. So apa dan kenapa? Apa produk semula jadi marine could be marine bacteria ataupun fungi. Boleh jadi juga dia adalah marine invertebrate seperti sponges, seperti sea urchin, coral lembut, coral keras, kita atau karang lah. Coral tu karang. Dan semuanya memberi sumbangan yang sangat signifikan bukan saja kepada perubatan juga kepada industri. So sumber penting yang kita tengok dalam bidang pendidikan sebenarnya akan melibati farmaseutical yang akan terlibat dalam kesihatan. Kalau bukan ubatan mungkin dalam bentuk suplemen ataupun dalam bentuk kosmetik dan juga bioteknologi secara general. Cuba tadi Prof, bila Prof tunjuk yang slide yang tadi tu tunjuk di daratan ya. Di daratan. Ada periuk kera. Ya betul. So, jadi kemudian memang niche kita adalah marine lah. Tapi ada perbezaankah antara produk semula jadi marine ni, ciri-ciri dia antara yang terrestrial dengan yang marine. aquatic marine ini? Okey, beberapa sebatian yang kita pasti tiada di dalam produk semula jadi marine adalah seperti contoh sebatian alkaloid. Alkaloid itu penyumbang besar dia lebih daripada 80% datangnya daripada tumbuhan. Tetapi kita tidak menafikan ada alkaloid yang dihasilkan oleh sumber marine iaitu daripada mangrove ataupun paya bakau atau juga tumbuhan-tumbuhan laut tetapi sangat sedikit. So itu adalah yang paling signifikan. Dan kebanyakan produk semula jadi marine ni ataupun dikenali sebagai MNP atau MNP itu Marine Nature Product, kita ringkaskan. Dia ni sangat banyak garam, Dr. Yam. So dalam proses menghasilkan produk semula jadi marine ni
kalau terrestrial daratan dia kurang proses sebab dia tak perlu buang garam, tak perlu buang garam. So pembuangan garam tu adalah antara hiccup lah dalam proses menghasilkan produk semula jadi marine. So tapi walau bagaimanapun saya akan tunjukkan yang sebenarnya kita punya resources ni, sumber marine kita ni sangat-sangatlah diverse. So mega diversity kalau tengok sini bermula daripada US sehinggalah ke Australia memang tinggi dari segi biodiversity. Okey, dan kita memilih marine ni sebab biodiversity dunia ada 5 hingga 100 million spesies. Banyak. Marine ya, Prof? Ni marine. So spesies yang dikaji adalah dalam bilangan yang terlampau kecil untuk potensi pharmaceutical. Tapi kita tidak nafikan bahawa banyak saja produk-produk yang sekarang ni di pasaran sebenarnya datangnya daripada marine. Kita dapati 5 hingga 10% adalah daripada fungi dan tumbuhan. Only 1 hingga 5% dijangka telah dicirikan. So cerita ini menunjukkan bahawa sumber marine mempunyai potensi untuk dikaji. Perlu dikaji lebih mendalam kerana masih sangat kurang dikaji. Dan keberadaan UMT di persada dunia sebenarnya akan menarik sedikit tentang penggunaan biodiversity marine. Jadi yang Prof maksudkan juga sebahagiannya sebagai anugerah dia. Yes, ini adalah anugerah. So ada ramai yang tak tahu sebenarnya produk-produk semula jadi marine ni dia adalah produk-produk yang sangat berguna terutama dalam pharmaceutical dan industri yang saya akan kongsikan selepas ini. So anugerah ini kemudiannya kita tengok dalam senario semasa disebabkan tahun 2020 tu adalah lebih kurang tahun malam sebab ramai tak masuk ke dalam makmal kerana COVID-19. So kita tengok pada tahun 2020 ada 1,400 sebatian baru yang telah dikenal pasti daripada 420 kertas yang telah diterbitkan. So 66 sebatian dikenal pasti ni dan struktur dia dikaji semula dan 36 sebatian yang baru telah dikenal pasti. Baru di sini adalah novel. Okey. Dan Dikaji semula tu macam mana? dikaji semula mungkin struktur dia tidak berapa stabil. So diubah struktur tu supaya dia berstabil tetapi kefungsian adalah sama. Saya sebut di sini tentang microorganism sebab saya bekerja dengan microorganisms. So kita ada setakat ni 24 genera yang telah dikenal pasti dan yang paling dominan setakat ni Dr. Yam adalah Streptomyces yang dulunya dikatakan sebagai fungi tetapi kebelakangan ini dia telah dikelaskan sebagai bakteria. So dia menghasilkan lebih kurang 80 metabolit. Saya sebut perkataan baru Dr. Yam, metabolit. Apa dia metabolit ni? Kita Kalau English ni metabolites lah. Metabolites. So metabolites ni kita tengok nanti dalam slide seterusnya ya. Cuma Prof, yes. tu bila tadi kita sebut yang diversity marine ni kan satu anugerah untuk kita, nanti ada pula orang yang macam okey kita dive, kita ambil lah coral ke, kita ambil lah sponges ke, and then kita apa ni orang kata extract daripada organisma itu sendiri. Tapi macam yang Prof dan tim buat ni adalah kita isolate pula bakteria atau fungi daripada hidupan marine tersebut. Jadi apakah sebenarnya advantage-nya Prof? Kalau macam yalah kita bimbang juga nanti kalau orang tahu banyak anugerah ni semua orang nak pergi menyelam, nak ambil nak ambil organisma marine tu kan. So macam mana tu Prof? Okey, terima kasih Dr. Yam. Sebenarnya kita ada undang-undang dan perairan kita, saya sebut perairan kita sajalah. Saya rasa perairan dunia semua memang ada undang-undang dan peraturan. So kita pun kalau kita nak masuk kecuali bidung lah sebab bidung tu adalah pulau kita. Kita punya peraturan kita tertakluk dalaman saja. Tetapi apabila kita nak pergi jauh kepada Pulau Redang, perhentian atau pulau-pulau yang kecil di sekitar Redang dan perhentian, kita perlu memohon kebenaran daripada Jabatan Perikanan, Jabatan Laut dan semuanya. Dan sebenarnya tiap kali pasukan kita turun ke laut untuk mengambil sampel, sebenarnya polis marine tahu yang ada pasukan yang berada di bawah. Tu dari segi keselamatan pekerja, dari segi keselamatan ataupun
memastikan kita punya biodiversity tidak terancam. Kalau suka hati je boleh masuk ambil whatever yang ada di dalam laut, maka terancamlah kita punya biodiversity. Dr. Ya, Yam. betul. Jadi tidak sewenang-wenangnya Tidak lah. Okey, sewenang-wenangnya. baik. Okey, so saya tapi saya kena tambah sikit. Yang ni adalah laporan, kalau tengok Dr. Yam dia buat laporan dari segi jurnal yang diterbitkan dan juga dari segi apa yang dilaporkan oleh penulis. Okey, dan ini menunjukkan bahawa sebenarnya produk semula jadi marine ni sangat-sangatlah dikaji sehingga ke saat ini. Kita tunggu laporan-laporan tentang MMP ni keluar setiap 2 tahun. So kita tunggu laporan terbaru pada tahun 2000. Dia keluar ni laporan terkini 2020. So laporan terbaru adalah pada tahun 2022 yang insya-Allah akan diterbitkan pada tahun 2023. Kalau tengok di situ memang jurnal Marine Drugs yang Yes, paling yeah. Itulah sebab dia marine drugs, kalau you nak hantar manuskrip, kalau boleh dia nak structure. I see. So dan dia juga nak asai apa yang digunakan. So marine drug adalah antara jurnal yang sangat signifikan untuk marine natural product ataupun produk semula jadi marine. Okey. Okay, and saya cerita sedikit tentang biodiversity marine. So diversity organisma marine adalah lebih tinggi. Kita tahu bahawa lautan yang cover seluruh dunia ni adalah lebih berbanding daratan. So dalam kes biodiversity marine ni kita ada 36 phyla untuk keseluruhan, 34 adalah ditemui dari sekitaran marine untuk membuktikan bahawa kewujudan biodiversity marine ni. Dan daripada 33 phyla haiwan, hanya 1 phyla dari daratan. Maksudnya itulah yang membuktikan biodiversity marine di alam Itu ini. kalau kita tengok rakan-rakan kita yang pergi diving kan, dia punya very colourful down there. Memang So, berbezalah. Walaupun saya buat marine, Dr. Yam, saya takut air. Okey. Saya tak dive, saya tak boleh berenang. Saya hanya boleh berenang di kolam saja. Saya sangat penakut. Anyway, saya declare hari ni kepada semua. Tapi di IMB kita ada divers So kita ada, Alhamdulillah, UMT dan khususnya IMB kita ada divers yang sangat cekap. Kita ada 4 orang divers, kita ada Julius, kita ada Dr. Tiru, kita ada Wan dan yang terbaru Syamil, tapi akhirnya dia berpindah ke fakulti. Okay. So kebanyakan produk semua jadi marine ni adalah dari sumber diversity marine. Kebanyakan produk semua jadi. So yang kita cerita jangan terasa orang-orang yang buat produk semula jadi daripada terrestrial, daripada pokok-pokok yang saya pasti ramai di UMT ni. Tapi sebab hari ini tajuk kita pun produk semula jadi marine, maka saya bercerita lebih kepada sumber diversity marine. So kalau tengok graf ni, dia tunjuk memang sedikit kecil tapi dia tunjuk bahawa yang paling tinggi adalah marine animal. Saya sebut dah tadi 33 phyla, 1 je daripada terrestrial. So ini adalah antara bukti bahawa memang sumber marine kita adalah paling tinggi berbanding dengan daratan. Dan kadar kejayaan masih lagi kecil, Dr. Yam, lebih dari 3% tapi kurang daripada 10. Maksud kadar kejayaan apa yang dimaksudkan? Maksudnya sehingga akhirnya dia berhasil menghasilkan produk yang dikomersialkan. I see. Okay. Dan kalau produk yang dikomersialkan ni dia tertakluk kepada FDA lah, dia ambil masa sangat lama pada melibatkan clinical trial pula ada phase 1, phase 2, phase 3. So sangat banyak. So keadaan itulah menyebabkan hiccup dalam pengkomersialan produk-produk tersebut. Tapi bila saya sebut tu masih banyaklah yang perlu kita teroka. So peluang untuk kita teroka ni dan peluang untuk warga penyelidik pensyarah UMT lah untuk meneruskan penerokaan. Adakah itu juga satu penyebab ataupun satu faktor yang sepaham saya ada di dunia ini company yang memang dia punya fokus adalah supply sebatian tu saja kepada mana-mana industri yang berminat. Jadi sama ada nak disambung dengan clinical trial atau tidak, mereka tak kisahlah. Saya ingat dulu rakan Prof masa buat PhD dia dari China kan. Dia ada dia bertugas dengan satu company yang memang macam jual
jual sebatian tu saja. Ya Ada betul. ya? Memang ada. Tapi sebenarnya sebelum company tu jual, dia telah membuat semua. I see. Dia mesti melalui sebab the moment you nak commercial, dia mesti ada certificate tu. That certificate tu is actually no matter how, you have to produce the certificate. I So see. that certificate tu shows that this product sebatian yang kita nak majukan tu adalah selamat untuk digunakan. So selamat digunakan. Bukan sekadar kita company tu boleh kata okay, I have this potential compound, it is you can buy from me and it is up to you untuk teruskan. Tak boleh macam tu macam tu. Kecuali suplemen yang memang dibuktikan benar tidak mempunyai kesan kepada manusia. I see. Okay. Tapi kalau untuk ubatan memang dia akan melalui semua clinical trial. Okay. So saya cerita sikit saja untuk sejarah penemuan ubatan. Saya nak bagi tahu dua. Satu tu saya tak letak dalam slide. Yang pertama, bahan semula jadi marine yang pertama dijumpai adalah nikonotide. Ini adalah dari siput kun. Nama komersial dia adalah Pre-Out daripada Elan Pharmaceutical. Ini adalah peptide daripada siput ni yang berfungsi sebagai ubat tahan sakit. Kau tengok kepada slide ni, Dr. Yam, drug terbitan marine dari yang telah diluluskan oleh FDA untuk pertama kalinya. Lebih daripada 50 tahun dan dia sebenarnya lebih potent daripada morfin, 100 hingga 1000 kali lebih potent. Maksudnya lebih berkesan berbanding dengan morfin. So kalau saya pasti tak ramai orang pernah rasa morfin kecuali dia tu adalah drug addicts. Saya pernah rasa Dr. Yam. Okay. So saya sangat rasa sedap dengan morfin tu sebab memang betul. Memang high dampak bintang bulan betul kenyataan itu. Okey, 10 hingga 1000 kali lebih potent. 100 hingga 1000 kali lebih potent, maka boleh bayangkanlah betapa berkesannya racun lah sebenarnya. So, yang di Malaysia kita ada cone snail macam ni. Cone snail ni banyak di perairan kita. Kalau siapa-siapa pergi ke Kuala Kemaman, ada dijual tepi jalan. Dia punya karapis lah. Karapis ataupun sarang dia ni ada banyak dijual. Cengkerang dia. Dan kita boleh manfaatkan. Ya, kita boleh manfaatkan. Dan ramai orang kampung tak tahu yang sebenarnya isi dia tu, the body of that particular snail ni sebenarnya ada racun. Okay. Dan satu lagi yang saya nak sebut sebab saya buat marine bacteria, Dr. Yam, sebenarnya sekarang ni ada satu company di dunia dan juga ada di Johor Bahru yang telah menghasilkan insulin menggunakan bakteria. So that insulin tu commercially menghasilkan produk daripada bakteria. So that bakteria tu produce the insulin dan now that insulin tu adalah datangnya daripada bakteria. So nak bagi tahu bahawa marine bakteria banyak menyumbang kepada penghasilan produk semula jadi, terutama termasuklah produk semula jadi marine. Okay, dan saya percaya ramai di luar sana menggunakan insulin dan beberapa company memang menggunakan insulin daripada bakteria. Dulu pada mula-mula penemuan insulin dia menggunakan usus lembu untuk menghasilkan insulin, tapi masa berubah, bioteknologi berkembang, maka penggunaan bakteria sangat-sangat mudah melalui proses fermentasi. Ini berita baik ya, terutama untuk rakan-rakan kita yang dependent on insulin. Yes, betul. Okay, so saya teruskan nak ceritanya anugerah Allah tidak terbatas untuk makhluknya dan benarlah kata-kata dalam firman-Nya yang berbunyi, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia. Maka dihasilkan semua benda yang mengikut manfaat manusia sama ada yang menggunakan secara betul ataupun tidak. Jadi semua benda tidak dijadikan dengan sia-sia, termasuk juga manusia. Jadi kita tak boleh nak rasa kita ni sia-sia ataupun hopeless ke helpless ke, Prof. Ya, betul. So kenapa kita memilih NMP? Sebenarnya natural product ni dia telah memberi ruang kepada sektor awam untuk penemuan drugs. Macam saya sebut tadilah, insulin.
Saya percaya satu company yang saya sedikit kenal adalah company yang menghasilkan insulin tadi tu. Bermula di India, Dr. Yam. Merata-rata ada sekarang untuk hanya menghasilkan insulin. Dan kita tahu bahawa penyakit diabetik adalah antara penyakit yang tinggi dari segi rank penyakit-penyakit di dunia ni. So antaranya adalah penyakit diabetik lah. So penghasilan insulin, ramai orang menggunakan insulin walaupun orang-orang di luar sana ada yang salah faham. Oh, diabetik dia teruk dah sebab tu dia pakai insulin. Padahal sebenarnya pakai insulin lagi bagus sebenarnya berbanding dengan pil. Saya bukanlah doktor tapi itu nasihat doktor saya kepada saya sebab saya juga diabetik. Mulalah dengan insulin sebab insulin tidak deposited, tidak melekat kekal di dalam kita punya buah pinggang. Jadi pakailah insulin sebab insulin dia akan dissolve selepas satu masa. Maksudnya you inject the insulin untuk kegunaan ketika itu. Sebab kenapa kita perlu inject insulin? Sebab tak cukup insulin lah, sebab tu kita jadi diabetik. Okey, so insulin tu berguna untuk akhirnya menukar semua produk-produk yang berasaskan yang menghasilkan gula kepada yang sepatutnya. So that's the function of the insulin. So kita pilih NMP sebab teknologi baru untuk menyelesaikan masalah. Saya sebut banyak cerita saya tentang perubatan, tapi sebenarnya dalam makmal kita Dr. Yam, kita buat on atherosclerosis. Kita menggunakan banyak sumber marine dan juga kita juga memenuhi kehendak industri. So bukan sahaja menjurus kepada bidang perubatan. So di sini Kalau macam saya, Prof, saya punya fokus adalah lebih kepada keperluan industri lah, macam industri enzim. ya betul. Jadi kita pun boleh manfaatkan daripada sumber marine ini. Betul. So banyak Dr. Yam dalam terbitan jurnal yang terkini lah, 5 tahun yang terkini menceritakan tentang fungi. Fungi dan kefungsian dalam penghasilan enzim. So kita jelas di sini bahawa diversity kimia itu dia menghasilkan apa-apa saja yang berkaitan dengan sebatian, termasuklah enzim, peptide yang boleh memberi manfaat. So anugerah inilah yang kita perlu guna pakai supaya akhirnya memberi manfaat kepada manusia sejagat. Fokus ni pun memang orang akan highlight bidang perubatan lah, sebab dia lebih dekat dengan manusia. So diversity kimia dan biologi dari segi sebatian yang terhasil dalam NMP mencetus kepada penemuan seterusnya. Jumpa satu, lepas tu jumpa lagi. Dan saya percaya dia masih lagi banyak perlu dieksploitasikan. Okey, dan ni adalah marine invertebrata yang kita buat di dalam makmal sehingga hari ini bukan saja marine bakteria yang kita gunakan, kita juga guna sponges yang paling banyak dikaji dan dilaporkan sehingga kini. Bila saya sebut yang banyak dikaji bukan saja di IMB ataupun UMT, tetapi di seluruh dunia ternyata benar bahawa sponge ni ataupun sponges adalah haiwan invertebrate marine yang banyak sekali dikaji dan banyak sekali menghasilkan metabolite. So contoh yang saya sebut tadi tu, ni adalah semua kajian binatang-binatang yang saya tunjuk di sini adalah binatang yang digunakan oleh pelajar-pelajar masters dan PhD saya, termasuklah belangkas, Dr. Yam. Dan bakteria yang dipencilkan atau isolated from these organisms juga pelbagai, Prof. Ya, betul. So di IMB kita ada culture collection. InsyaAllah kita memang selama-lama ni pun kita ada NAPTIC. Kita punya software yang memang register all the marine resources, termasuklah marine bacteria. Okay. So tumbuhan juga, tapi disebabkan niche area kita lebih tertumpu kepada tumbuhan bakau. Dan tumbuhan bakau yang saya sebut yang terkini yang kita buat adalah Soniracia, yang kita sebenarnya sedang develop mouthwash daripada situ, Dr. Yam. Saya pun dulu ada pelajar final year yang buat yang pencilkan fungi daripada pokok bakau. Bakteria jugalah dulu awal dulu, dan memang kita dapati ada potensi anti bakteria, anti fungi, anti microbe lah.
Ya, so itu nampaknya banyak fungsi anugerah yang tidak ternilai, yang kita tak nampak dan mungkin hadirin di luar sana tak tahu. Ya. So kita ingin berkongsi hari ini tentang anugerahnya yang tidak terhingga. Okey. Okay, so kelas tarian pendidikan dalam NMP ni sebenarnya berlaku dan berkembang kerana kemunculan penyakit baru. Contoh penyakit baru adalah COVID-19 lah, Dr. Yam. So kemunculan patogen atau penyakit yang resistant, tahan kepada dadah baru. So perlu buat lagi. So, Bila Prof sebut COVID tadi, ada yang terkini yang memang guna cuba explore MNP sebagai ada potensi tapi ubat COVID, ada? Ada, tapi saya dalam jurnal dia kata dia masih dalam clinical Yalah, trial. baru lagi kan. So pengenapastian dan pengesahan sasaran baru untuk penyakit sedia ada. Mungkin dia ada cerita tentang macam kita ajar biochemistry Dr. Yam, ada lock and key. So ada sasaran baru, mungkin sasaran yang ada sudah tidak berkesan. So perlu ada ujian inovatif untuk menyelesaikan masalah-masalah yang saya sebut. Maka sustain lah research dalam NMP ni. Sebab sentiasa ada perkara yang perlu baru, ya. diatasi atau Betul. Dan in fact sekarang ni kita rasa rata-rata masyarakat di luar sana bukan saja COVID tu ia macam dah tenggelam biasa. Dapat COVID biasa. Tapi sekarang ni dah influenza, ramai anak-anak di luar sana yang kena, lepas tu kena inject macam-macam. So saya rasa itu adalah antara kemunculan penyakit baru yang influenza bukan baru tapi dia punya variant tu kemungkinan baru yang menyebabkan perlu ada kajian seterusnya untuk menyelesaikan masalah. Sebelum tu Prof, kepada para hadirin yang bersama-sama kita pada pagi ini, jika ada sebarang soalan atau pertanyaan atau pandangan, boleh nyatakan di ruangan chat ya, di ruangan chat Webex kita. Okey Prof. Okey, saya sambung. So tadi saya duk sebut-sebut MMP, Marine Natural Product, saya sebut metabolite. So saya sebut sikitlah supaya pendengar di luar sana mungkin terlepas pandang. NMP, Marine Natural Product, dia menghasilkan sebatian bioaktif. So sebatian bioaktif ni adalah sebatian yang kita panggil metabolites atau metabolit dalam bahasa Melayu. So metabolite ni benda pulak metabolite ni, tak tahu benda. So metabolite ni ada dua, dia ada metabolite primer di mana dia gunakan ataupun sel-sel dalam tubuh kita, sel-sel hidupan guna untuk replikasi dan kehidupan. Dan dia perlu untuk kemandirian. Perlu, sangat perlu. Dan ini memang topik asas dalam biokimia. Ini topik yang saya pensyarah biokimia, Dr. Yam adalah pensyarah biokimia. Kita dua-dua mengajar biochemistry setiap semester dulu. Without fail. So kita ajar protein, karbohidrat, lipid dan asid nukleik itu wajib. Okey, tapi metabolites yang kita nak cerita dalam natural product ni adalah dalam produk semua jadi marine ni adalah tentang metabolite sekunder. Metabolite sekunder adalah sebarang bioaktif yang tidak diperlukan untuk hidup tetapi memberi sumbangan di dalam pertahanan dan pembiakan. So ini adalah gambar yang tak berapa nak jelas ini. Dia mungkin produk ini menghasilkan antibiotik. Mungkin produk ini menghasilkan anti kanser. Mungkin produk ini menghasilkan anti-atherosclerosis and so on. So produk-produk ini adalah produk metabolite sekunder yang tidak diperlukan untuk hidup. Tapi untuk dia sustain, jangan sampai dia kena serang. So contoh dia, kalau haiwan di lautan, dia akan menghasilkan macam-macam keluar daripada mulut dia, warna macam-macam. That particular warna tu adalah untuk pertahanan. Tiba-tiba warna tu dia ada sedikit racun, toksin yang menyebabkan haiwan di sekitar dia tak boleh pergi dekat. Okey, itu dia sustain, dia hidup. Jadi maksudnya di sini dia mengeluarkan metabolite sekunder tu adalah untuk pertahanan diri dia atau untuk kegunaan organisma itu sendirilah. Tapi kita pula boleh manfaatkan untuk kegunaan kita juga. Ya, betul. So tengok betapa cantiknya aturan yang dibuat untuk kita oleh Allah yang Maha Kuasa. Ya, betul. Okay, so kita tengok tadi kita sebut, selalu kita duduk cerita pasal ubatan je. Marine Natural Product, ubatan.
kita tak boleh lari sebab memang researchers, I believe lebih daripada separuh kalau yang terlibat dengan ni akan pergi kepada ubatan. Okay, so saya bagi contoh sini barnacles. Barnacle dia guna protein. Kalau tengok barnacles, kalau dekat Malaysia ni saya payah nak cari di tepi pantai. Dr. Mariam, saya dengan Dr. Faridah pergi US pada ketika itu, kita tengok sebab pantai dia sangatlah orang kata terjaga. Barnacles tu boleh jumpa tersepak di tengah di tepi pantai je. Dan dia sangat melekat kuat. So melekat kuat tu adalah datangnya daripada protein yang berhomologi dengan reseptor histamin. So kalau orang tu dia sangat jenis yang orang kata sangat alergik, dia perlu tahu histamin. Sebab dia perlu ambil antihistamin. So antihistamin tu adalah anti-allergenic. Anti untuk elakkan alahan dan sebagainya. So sumber antihistamin tu datangnya dari protein daripada barnacles. So kalau yang macam ada yang alergik kepada seafood contohnya, alergik kepada belacan ke, alergik kepada MSG yang ada dalam Ajinomoto ke, dalam perencah Maggi ke contohnya, Prof. Bermakna ini pun boleh jadi satu sumber untuk menghasilkan. Boleh. So inilah sebenarnya konsep yang digunakan untuk reseptor histamin. Okay, ni yang paling-paling itulah untuk ubatan. So kita dapati bahawa daripada bacaan saya lebih daripada 62% molekul kecil telah diluluskan sebagai drugs. Saya sebut di sini molekul kecil, sebenarnya molekul kecil yang boleh dicirikan untuk natural produk semula jadi ni adalah bersaiz sama ataupun lebih kurang 500 Dalton saja. Kalau lebih pada tu tak boleh dicirikan sebab sebatian ni ada menjadi sebatian yang sangat kompleks. Jadi tak boleh dimajukan. So saya tak perlulah sebut sebab saya kan tadi sebut saya declare yang saya ni natural product biologist. Saya bukanlah chemist, tapi kalaulah saya di sini sebagai chemist, saya mungkin sebut Lipinski Rule of Five untuk memajukan produk daripada molekul kecil. So salah satu daripada Lipinski Rule of Five ni saiz produk yang kita nak majukan untuk drug development and drug discovery itu adalah bersaiz kecil yang lebih kurang 500 Dalton. So contoh. Sorry, Prof. Adakah faktor molekul kecil tu juga berkait rapat dengan bila kita inject masuk dalam badan contohnya ataupun kita makan, dia punya delivery kepada target itu juga lebih mudah? Salah satu. Salah satu. Okay, so saya bagi contoh tu. So saya pasti ramai yang ambil lovastatin pada usia yang lebih kurang campur tolak macam kita. Lovastatin sebenarnya datangnya dari fungi untuk menyelesaikan masalah kolesterol. Macam kita, Prof. Macam kita. Lepas tu morfin. Saya sebut tadi tak ramai lah orang dapat merasa morfin kecuali dia druggy, memang ambil drug. So alhamdulillah saya pernah rasalah morfin untuk tujuan kebaikan. So kita tahu aspirin and so on ya. Lepas tu kita ini adalah cerita penting saya dalam masa sejam ni. Saya akan cuba Dr. Yam untuk menerangkan tentang penglibatan saya dalam penyidikan di UMT. Yang pertama adalah projek Belangkas, yang kedua adalah projek yang terlibat dengan dana daripada Petronas. Belangkas, sebelum Prof sebut Belangkas, saya pun jadi macam tadi daripada akarologi, kutu dan hama pergi kepada bakteria, marine bakteria. Tiba-tiba sekarang projek Belangkas pula. So bagaimana transition Prof ataupun apa yang sebenarnya trigger daripada kajian marine bakteria itu kepada Belangkas itu sendiri, Prof? Terima kasih. Perlu saya sebut di sini, projek Belangkas saya bermula pada tahun 2009, Dr. Yam. Pada ketika itu memang tak ada facilities lah. So kita dapat grant lebih kurang 2 juta untuk menyelesaikan masalah pencemaran toksin dalam produk farmaceutical. Itu adalah geran pendidikan terbesar saya lah pada ketika itu, dan antara antara dana yang digunakan tu adalah untuk membangunkan makmal. Dan makmal kita adalah makmal yang mempunyai
clean room, mempunyai cold room dalam satu bilik. So insya-Allah sampai hari ini mak-mak itu masih berfungsi dan kita masih menggunakan mak-mak itu dari semasa ke semasa. Dr. Yam. Menjawab soalan kenapa hari tiba-tiba jumping to Belangkas. Belangkas for Syukrat, sebenarnya menguji kehadiran toksin. Toksin tu datangnya daripada bakteria. Again, kembali kepada bakteria. Menguji kehadiran toksin, maka saya akan terlibat dengan biochemistry. Biochemistry adalah asas kepada pengajian saya di peringkat awal. Saya biochemist by training. So saya gunakan semua ilmu yang ada atas arahan daripada atas, kita propose projek Belangkas. Dapat grant sehingga hari ini untuk Belangkas, termasuk kepada semua penyelidik yang terlibat dalam projek pendidikan Belangkas ni. Kita ada Dr. Farida yang terlibat dengan projek ekologi, kita ada Dr. Mariam di sebelah saya yang terlibat dengan kesihatan dalam Belangkas. Yang semuanya sebenarnya menyumbang kepada kejayaan pendidikan pada hingga ke hari ini. So secara totalnya Dr. Mariam, tidaklah saya ingin mendabik dada tentang dana yang kita terima, tapi sehingga hari ini kita telah menerima dana untuk projek pendidikan Belangkas sebanyak 3.5 juta. 3.5 juta. Ya. Alhamdulillah. Dan kita tengok semua yang terbaru, projek saya hanya 100K Dr. Yam untuk melihat jin yang terlibat dalam expression dalam keadaan dia tertekan. Dan kita tengok kesan darah sama ada dia lebih cair ataupun lebih pekat, dia bergumpal cepat, bergumpal lambat. Hanya melihat jin-jin yang tertentu di dalam darah Belangkas. Okay. So projek ni nampak macam tiba-tiba saya pun terlibat dengan orang kampung. Kenapa saya terlibat dengan orang kampung? Kenapa dengan komuniti? Sedangkan bila saya sebut tadi, tengok jin lah, tengok dalam keadaan stres, terkurung lah, biokimia lah. Tiba-tiba dengan orang kampung. Apa perkaitannya? Ya, betul. Kita sambung yang berkaitan dengan orang kampung dan komuniti untuk slide selanjutnya. Okey, so daripada projek pendidikan Belangkas, antaranya adalah kita telah menghasilkan kit pengesanan endotoksin. Kita ada prototype dan saya ingin highlight di sini pada gambar line pertama di tengah. Gambar kedua, kalau hadirin sekalian melihat, itu adalah darah Belangkas yang hampir nak menjadi biru. Saya ingin memberitahu kepada semua yang mendengar saya punya buah bicara ni, bahawa sebenarnya darah Belangkas itu tidak berwarna biru. Apabila dia keluar daripada badan dia, asalnya dia adalah jernih, tidak berwarna. Dan semakin cloudy, semakin berkeladak dan menjadi biru. Kerana menjadi biru tu adalah kerana dia telah bergabung dengan oksigen dan menghasilkan warna biru. Sebab dalam darah Belangkas ni dia ada copper, di dalam darah manusia ada hemoglobin. So darah manusia tarik je, cucuk je, tarik warna merah terus. Tetapi darah Belangkas tarik je warna jernih. Tiada berwarna lah maksudnya. So saya ingin mengulang sekali lagi para hadirin dan penonton sekalian, jangan kod warna darah Belangkas biru. Warna darah Belangkas sebenarnya tidak berwarna. Dr. Yam, ada satu lagi perkara yang saya nak sebut yang saya rasa ramai telah tersalah anggap. Dia kata perumpamaan seperti Belangkas. Okey, saya rasa dulu ada sekali saya sebut. Perumpamaan seperti Belangkas ni sebenarnya Belangkas ni dia loner. Di laut dalam, dia berenang sendiri. Tetapi apabila di pantai, bila orang nampak Belangkas ni mesti berdua. Berdua dia tu sebab dia nak bertelur, Dr. Yam. Sahaja. Selepas habis bertelur, dia ke laut semula dan dia akan detach. Jadi dalam tempoh cycle itu katalah dalam katalah setahun, berapa lama yang sebenarnya dia betul-betul berada dalam keadaan Belangkas tu? Pada masa musim bertelur dia. So musim bertelur Belangkas adalah pada bulan April sehingga September. So dia akan bertelur mengikut musim tu lah. Apabila musim sampai dia ke pantai untuk bertelur, maka jantan akan pergi ke betina untuk bersama untuk bertelur kerana jantan akan menaburkan benihnya di telur.
So belangkas ni tabiatnya lebih kurang sama dengan penyu, cuma belangkas ni pun dia buat sarang-sarang palsu, Dr. Yang. Oh, pandai ya. Okey, tapi yang cerita pasal belangkas bertelur lah, proses peneluran belangkas lah, mungkin kawan saya, sahabat saya boleh cerita lebih lanjut. Satu hari nanti dia akan bercerita dalam buah bicara kita tak tahu berapa, iaitu Dr. Faridah Muhammad. Saya tertarik yang gambar yang nombor 2 yang Prof sebut tadi tu kan. Mhm. So di sini juga kita memastikan ada kelestarian populasi belangkas tu sendiri. Sebab saya dipahamkan kalau kit pengesanan endotoksin di luar negara ni, mereka ambil darah belangkas tu dan memang bunuh belangkas tu, Prof. Tapi di sini kita macam ambil Try to sustain. try to sustain. Okey. So dalam saya bagi sedikit info lah pasal ambil darah belangkas. Darah belangkas yang kita ambil tak lebih daripada 30% Dr. Yang daripada body weight dia. Sebab kita percaya itu yang paling maksimum boleh ambil. Kalau ambil lebih pada tu, maka belangkas ni tak boleh recover dia punya volume dalam masa 24 jam. Proses yang kita buat, kita ambil darah belangkas selepas kita acclimatize dia dalam masa 24 jam. Di dalam kita punya holding facilities. Kita ambil darah dia 30%, kadang 15 hingga 30, bergantung kepada kesihatan belangkas tu, saiz badan dia. Selepas kita ambil, kita masuk balik dalam holding facilities in 24 hours dan kita melalui teori yang kita tahu bahawa darah belangkas akan accumulate balik kepada volume yang asal. Bukan darah tu, volume. Maksudnya dia akan accumulate volume tu mengikut yang dia boleh sustain, barulah kita kemudiannya bebaskan dia untuk dia kekal di perairan kita. So ni adalah produk kita dalam bentuk prototype. Okay. Ini ada komen daripada hadirin, Prof. Ya. Okay. Dr. Suvik kata, hargailah jantan. Nakal Dr. Suvik ya. Saya macam tak nak share cerita ni, tapi saya share lah sebab Dr. Suvik berkata macam tu. Sebenarnya jantan kurang dihargai Dr. Suvik untuk kisah belangkas. Sebabnya saya memang tak mau sebut ni tapi terpaksa sebut. Sebabnya orang yang makan belangkas dia makan telur. Maka telur tu pastilah ada pada jantan. Pada betina. So jantan tu macam dilupakan. So dari segi nilai harga pun jantan tak ada harga. Kita yang memperkenalkan harga jantan. Dr. Yan. Jangan salah quote ya. Jantan Kesian jantan. So untuk belangkas ya. Untuk belangkas. Dr. Suvik, hati-hati. Okey, ni gambar hatchery belangkas Kuala Kemaman ya. Prof, ada satu soalan juga daripada saya rasa ni mungkin Dr. Nadira atau Cik Nadira. Salam moderator, Prof Razna dan semua. Waalaikumsalam. Terima kasih atas perkongsian yang menarik. Saya ada satu soalan. Setengah nature product hadir dalam amount yang kecil macam Prof sebut tadi kan. Justru memerlukan pengambilan sampel dalam kuantiti yang banyak. Dan ini akan memberi impak kepada kepupusan pemeliharaan warisan semula jadi negara. Apa pandangan Prof? Okey. Itu mungkin boleh berkait dengan kenapa kita buat yang apa micro. Terima kasih kepada yang bertanya. Soalan itulah yang selalu menjadi pergolakan di antara kemis dengan biologis. Sebab biologi ni dia pakai sikit, kemis pakai banyak. So kemis ni dia biasanya ambil kilograms of sample untuk proses, betul dapatkan dia punya compound dan sebagainya. Betul. Pendekatan yang kita buat, kita tidak lagi mengambil terlalu banyak sumber marine kita. Sebab tu kita pergi kepada marine microorganisms. Nombor 2, so Prof, microorganism yang associated. Yes. Nombor 2, kita buat tidak sampai kepada penulinan sebatian. Sebab kita percaya, dalam slide saya rasa ada, kita percaya ada synergistic activity di mana walaupun kita tak tulinkan that particular extract tu, kita boleh dapat kesan yang sama kerana dia bersinergis.
Tick. Maksud So, Prof dalam ekstrak tu kan ada ya, macam-macam. ya. Jadi disebabkan ada macam-macam itulah dia saling bekerjasama untuk Betul. memberikan efek. Mhm. Banding kalau kita tulinkan, Ya, kita betul. dapat satu je, mungkin dia Dan tidak dia sangat sikit dari segi amount dan akhirnya biasanya kemis akan pergi kepada sintetik di dalam makmal. Tahu struktur daripada produk semula jadi marine, kemudian sintesiskan di dalam makmal. Dan sekarang pun ada company di luar sana yang telah membuat servis untuk synthesize. So tak perlulah kita maksudnya susah-susah untuk synthesize kalau kita perlu dalam amount yang banyak. Okay, so itu adalah pendekatan yang saya belajar sebenarnya Dr. Yam daripada penyelidik-penyelidik di luar sana di dunia yang saya jumpa setiap 4 tahun sekali, iaitu penyelidik dalam traditional Chinese medicine. Dalam traditional Chinese medicine, mereka tidak lagi melakukan proses penulinan sebatian. So mereka menggunakan ekstrak kasar supaya sebab kerana mereka percaya berlakunya synergistic activity ataupun aktiviti synergistic. Okey. Okey, Prof, ada soalan lagi ni daripada Okey. daripada Syafiq. Mhm. Salam Prof, boleh tak terangkan kenapa belangkas dikenali sebagai living fossil? Okey. Terima kasih saudara Syafiq kerana soalan favorite ni. Living fossil dia didapati bahawa haiwan yang hidup lebih lama daripada dinosaur. Dia tidak berlaku evolusi yang sangat signifikan. So, ada hanya 4 spesies di dunia yang kita dapati bahawa tidak berubah pun daripada dulu rupa bentuk dia sehingga ke hari ini. Walaupun kita jumpa dia punya fosil tu, lepas dikaji sama dengan sekarang. So itu menyebabkan dia dikenali sebagai living fossil. Dia hidup lama, tidak berubah. Okey, so saya sambung. Saya ingin memperkenalkan Hatchery Belangkas Kuala Kemaman atau kita kenali sebagai H-Book. Dalam H-Book kita ada holding facilities pada sebelah kiri gambar tu. Yang mana kalau kita dapat bekalan daripada nelayan, dia akan letakkan, kita bagi dia orang punya facilities untuk access kita punya makmal. So dia letak belangkas yang ditangkap masuk dalam kita punya holding facilities. Kita ada tempat peneluran, gambar di tengah di bawah tu, untuk belangkas berenang-renang riang. Kita mimik di environment, kita boleh, atap kita tu boleh buka tutup Dr. Yam, supaya ia dapat matahari secukupnya, dapat cahaya secukupnya. Kemudian dia berenang-berenang tempat yang agak luas berbanding dengan holding facilities dan bertelur. Okey, pelawak-pelawak kita sungguh berminatlah dalam bahagian ni, proses peneluran. Lagi saya nak bagi tahu, saya hanya boleh cerita yang tu saja. Detailnya boleh diterangkan oleh buah bicara seterusnya oleh sahabat saya Dr. Faridah. Okey, dan itu adalah proses peneluran. Selepas bertelur, ada pancang-pancang yang bertanda, tu tanda untuk sarang belangkas bertelur. Yang sebenarnya lepas tu pelajar-pelajar kita, RA kita akan korek dan dapatkan telur. Okey, so tu telur-telur yang telah disenyawakan. Tapi So, ada cabaran tak Prof dalam nak sebab kita nak pastikan populasi belangkas tu banyak untuk supaya kita dapat supply darah yang cukup. Tapi kalau tengok pada gambar telur tu ada yang hitam, ada yang kuning, ada yang hijau, tu macam mana pula tu Prof? Yang hitam tu pastilah contaminate, tercemar. Yang kuning itu ataupun kehijauan tu adalah yang telah disenyawakan, dan biasanya selepas proses ni kita pindahkan ke dalam makmal untuk proses penetasan. Ada satu yang tengah tu macam kuning. Macam ada ni, ada hatch. Yang nak hatch. Okay. Betul. So dia ambil masa jugalah untuk hatching, bukan itulah, yang ambil masa at least 40 hari. Dan anak-anak belangkas ni, uniknya telur belangkas ni, kalau siapa yang belum tengok lagi boleh datang ke makmal kita, boleh datang ke Kemaman lah. Yang uniknya Dr. Yam tak ada di telur-telur lain saya pasti. Bukanlah hanya di belangkas, tapi kebanyakan telur tak ada. Selepas disenyawakan, you boleh tengok bergerak tu anak dia dalam telur.
Maksudnya dia punya cengkerang tu see through. See through. So saya mula-mula ketahu tu pun Dr. Yam, saya amazed. Beberapa hari duk fikir anugerah Allah ini yang tak ternilai. Saya pun ingat masa tu dengan Prof. Anil Chatterjee kan. Dia Yes. tunjuk video So tu kita memang tengok, sangat. ish, ajaib sungguh kurniaan dia. Sebab boleh tengok anak dia berenang-renang dalam telur. Telur ayam ada? Tak ada kan? So in fact telur penyu pun walaupun ia lembek-lembek macam tu tak nampak anak dia. Yeah. Okay? So maksudnya sebabkan dia adalah persenyawaan di luar, selepas disenyawakan telur kita ambil, kita boleh nampak lah. Okay? So uniknya belangkas di dunia. Jadi warga UMT ataupun hadirin yang mengikuti bual bicara pada hari ini, kalau lalu Kuala Kemaman tu ya tak Mohon jauh singgah. pun, tak jauh pun Prof Tak. memang kita kalau daripada kat Masjid Geliga tu dia belok kiri. Sebelum Masjid Geliga Mungkin belok Dr. kiri. Yam kena sebut ni, perkataan dia sangat menarik, nama dia. Di Kuala Kemaman ni dia ada nama Monica Bay. Oh okey, Yeah, you have to tell people sebab dekat Teluk Mokni tu dia ada papan tanda warna coklat. Papan tanda-tanda coklat tu adalah papan tanda menunjukkan tourist attraction. So kita haraplah pada satu ketika nanti, bukan sekarang, mungkin esok, mungkin entah bila, nama HBUKK ni ada dekat yang warna coklat tu Dr. Yam. Di tepi jalan. So itu adalah antara matlamat saya sebab kita tak tulis objektif buah bicara kita. Objektif kita adalah untuk mewawarkan kewujudan hatchery Belangkas Kuala Kemaman dan datanglah beramai-ramai untuk memeriahkan dan mempelajari sesuatu daripada Belangkas. Okay. So Belangkas dan kita beralih kepada dana saya yang seterusnya Dr. Yam. So dana kita yang kedua yang saya percaya sangat-sangat menguji saya dan ahli kumpulan adalah dana industri. Kita perlu memenuhi keperluan industri. So industri yang menyumbang dana kepada kami adalah Petronas dan dia menyumbang dana sebanyak setakat ini 1.3 juta. So saya dapat dua, satu telah habis. Satu ini adalah untuk menyelesaikan masalah pelekatan ataupun fouling dalam bahasa Inggeris, invertebrate marine di pipe minyak di pelantar. Pipe minyak tu susah juga saya nak melayukan. It's actually pipeline from the rig. So kalau tengok saya buat gambar tu ada rig Petronas, bukan itu saja, tengok kapal-kapal penuh dengan teritip lah saya kira pada gambar yang di sebelah kiri saya dan pipeline tu. Sebenarnya saya pun sendiri pada mula-mulanya tak tahu sebenarnya macam mana minyak tu diambil dari dasar laut. Sebenarnya minyak keluar warna hitam tu, minyak mentah tu adalah terkeluar kerana pressure daripada pipe sebelah dia, Dr. Yam. Pipe sebelah dia tu dibuat dengan pressure air, Dr. Yam. Diberi pressure air kepada pipe jiran dia untuk disalurkan pada pipe sebelahnya mengeluarkan minyak mentah. Keluar. Bukan saya duk ingat dia grill, tarik keluar minyak. Bukan rupanya. Teknologi dia adalah menggunakan tekanan air yang sangat tinggi pada pipe yang dibuat bukan untuk tujuan ambil minyak. So dia guna tekanan air tu menyebabkan minyak mentah keluar pada saluran yang lain. Jadi yang projek Petronas ini adalah untuk melihat mengatasi masalah fouling di paip minyak tu sendiri. Ya betul. Bukan di pelantar tu. Bukan. Tujuan utama dia, objektif untuk ni adalah untuk menyelesaikan pelekatan tu. Sebab saya cerita paip macam mana minyak keluar. Okay? So minyak bukan minyak, paip tu akan melekat yang bahagian dalam dan luar. So anggaplah ini adalah paip, di luar pun melekat teritip lah contoh dia. Di dalam pun melekat teritip. Dalam ada juga. Jadi apabila melekat sama je dia punya apa orang kata sinergi cerita tentang pelekatan lemak dalam salur darah. Yang menyebabkan darah sukar untuk mengalir. Jadi ada sumbat jadi sumbatlah. Sumbatlah orang Terengganu kata. Maka sumbatlah minyak ni untuk keluar, maka Dr. Lee nak keluar. Jadi macam mana nak menyelesaikan masalahnya? Pipe dia bukanlah pipe yang kecil Dr. Yam. Pipe yang besar, saluran yang besar
dengan panjang. Hmm. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini adalah masalah sejagat untuk oil and gas company, bukan Petronas saja. Seluruh oil and gas company dia mengalami masalah tu. Ada ketikanya dia orang terpaksa meninggalkan pelantar kerana terlalu banyak masalah ni. Clock. Jadi keadaan ini menyebabkan dia orang terpanggil menghubungi UMT dan alhamdulillah mereka menghubungi saya untuk mencari siapa yang boleh membuat kerja-kerja begini. Alhamdulillah kerja-kerja itu memang dibuat oleh kita. So kita buat saringan, ambil marine bakteria, ambil semua yang berkenaan dengan marine resources, sumber-sumber marine dan juga pokok-pokok bakau, mangrove untuk melihat kefungsian anti pelekatan. Sebenarnya sini saya tak maulah buat teori sangat macam mana proses pelekatan berlaku, Dr. Riam. Dia proses pelekatan adalah fouling. Kita start dengan biofilm sebab start dengan bakteria, dia tumbuh. Kalau hadirin sekalian ingat, kalau kita tinggal makanan ataupun kita tinggal gelas, yang pertama adalah belendir. Belendir itu adalah pertumbuhan bakteria. Okey, so dia belendir. Belendir tu kalau makanan confirm basi. So dia belendir tu adalah satu layer untuk proses fouling. Lepas tu barulah yang kedua mengikut kategori binatang apa. Lepas tu baru yang ketiga. So layer yang ketiga biasanya adalah layer-layer barnacles yang akan tumbuh. Yang akhirnya sebab tu kita duk fikir dia melekat sangat kuat, Dr. Yam. Kepelekatan dia tu kerana ada bukan satu layer. 3 layer at least tumbuh. So cabaran besar untuk kita sebagai penyelidik dan cabaran besar untuk industri. So dia sangat signifikan sehingga hari ini alhamdulillah kita dah habis projek ni. Ada fasa percubaan di pelantar, Prof? Kita pun memang buat di dalam laut. Kita kalau ikut produk dia adalah teknologi readiness nak masuk 7. Sebab kita dah cuba di lautan. So lautan yang kita cuba adalah di Kemaman. Sebab di Kemaman 5 sehingga 1 kilometer ada pelantar Petronas. Kita juga cuba di lautan kita di Redang. Of course dua-dua lautan tu berbeza. Dan kita cuba dan kita dapati bahawa kita punya produk adalah lebih kurang dengan reference. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. So ni adalah research approach kita yang start dengan sampling. Sampel kita pun kita dapat daripada pelantar juga, Dr. Yam. Dan akhirnya kita kembali ke pelantar untuk diuji. Alhamdulillah produk kita ni telah sampai ke Copenhagen 2 months ago untuk proses penilaian di pelantar. Okay. Dan saya tunjukkan macam mana kita test lah kita punya produk. Dan ni adalah seluruh rig kita, seluruh kita punya test tu dalam air. Dan secara dekat gambar nombor 2 di sebelah kanan, di sebelah kanan saya tu adalah panel-panel yang kita semburkan dengan cat yang mengandungi sebatian yang kita kena pasti. Seperti yang marine tadi. Ya, dan sebahagiannya jelas menunjukkan bahawa kita punya ni adalah setanding dengan produk yang digunakan oleh Petronas untuk reference mereka. Tu yang bawah tu macam ada yang dalam tiup tu apa tu? Itu dia orang nak tunjukkan yang macam-macam organisme tumbuh. Dan ni adalah bukan sekejap Dr. Yam. Gambar-gambar ni nombor 1 dengan nombor 2 di sebelah atas tu adalah gambar-gambar selepas setahun kita letakkan. Dan setiap bulan dia ada interval dia. So kerja-kerja pelajar-pelajar saya sangat kuatlah. Setiap bulan kena pergi ke laut, sekurang-kurangnya 8 bulan kami itu. Dan yang terakhir apabila mencapai setahun. Okey, Prof, ada soalan di sini. Okey. Sementara tu, Prof, ya. Okey, boleh. Apa daripada Dr. Isma, apa cadangan untuk memastikan kelestarian atau kelangsungan bahan-bahan alami marine ini, bahan semula jadi marine? Adakah bahan alami lain dapat menggantikan bahan alami sumber marine? Boleh diberi contohnya? Okey, yang tadi kita sebut ya, Dr. Yam, kita cadangkan supaya researcher kita tidak bergantung sepenuhnya kepada sumber asli kita.
di lautan. So kita cadang, kita galakkan supaya menggunakan marine microorganism. Ya. Kalaulah kita pakai pun kita ambil sedikit, tidak lebih daripada 1 kilogram, sebab saya ingin jelaskan di sini sebenarnya semua marine resources tu kebanyakannya berair. Dr. Yam, contoh dia sponges. Sponge ni kalau kita ambil, sponge kan dia macam cerita SpongeBob SquarePants, okay, dia memang Kenyal. banyak kenyal-kenyal, banyak air. So Ah. samalah, so 70% daripada badan mereka adalah berair, sesuai dengan kedudukan mereka di dalam air. Jadi untuk menyelesaikan masalah dan memastikan kelestarian marine organism ni adalah dengan beralih mengambil sedikit, kemudian masuk makmal, buat kajian, tengok struktur dia dan kemudiannya synthesize di dalam makmal untuk mendapatkan produk yang lebih kurang sama. Dan boleh dipasarkan. Maksudnya tidak mungkin boleh kita menghasilkan produk semula jadi marine berasaskan sumber yang asli tu. Ya. Tidak mungkin Ya, boleh. kita cuba elakkan. Jadi caranya ialah, dan saya rasa pendekatan itu adalah pendekatan sejagat. Yang buat kerja ni maksudnya dia ambil sedikit, buat structure elucidation, tengok structure dia dan kemudiannya serahkan kepada chemist untuk synthesize. So sintesis tu di dalam makmal tu sebenarnya lebih bermakna dari segi kemampanan dan kelestarian terhadap sumber asli kita. Okey, terima kasih Prof. Ni ada soalan lagi daripada Dr. Muhammad Hanafi Idris. Assalamualaikum Prof. Macam mana atau apakah pandangan Prof berkaitan dengan tributylin TBT yang digunakan sebagai bahan anti karat ini mempengaruhi reproductive organ bagi setengah organisma akuatik? Wah, sangat saintifik soalan itu. Terima kasih Dr. Hanafi, tapi saya percaya Dr. Hanafi pun tahu yang TBT itu telah lama di-ban, telah lama menjadi bahan terlarang, tidak boleh digunakan. So, saya rasa tidak perlulah saya bercerita panjang, tetapi memang kesan dia sangat besar kepada hidupan laut, maka sebab itulah sekarang ni mereka beralih kepada produk semula jadi marine. Okey. Saya teruskan ya Dr. Yam? Sila. Prof. Okey, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada rakan tim penyelidik di dalam projek Petronas sebab projek ini dah habis untuk projek yang pertama. Saya ingin highlightlah sedikit kepada penyelidik di luar sana di mana jua anda berada bahawa perlulah yang senior melatih junior. So saya dalam tim saya, kalau tengok di sini kita ada ramai penyelidik muda yang saya bawa bersama dalam projek Petronas, kecuali saya dengan Prof Miman yang agak orang kata senior, yang lain ataupun Prof Miman jangan marah saya, kita adalah golongan tua. So golongan muda adalah golongan-golongan yang nampak yang bertudung baju biru, tudung biru. Kita ada Dr. Jasmine Zahra, Dr. Danish, Dr. Winnie, Dr. Fazila, yang semuanya sebenarnya adalah golongan muda yang saya garapkan bersama saya untuk menjayakan projek ni dan insya-Allah menjadi pelapis kepada warga UMT, dan saya percaya semua pendekatan ini juga dilakukan di universiti-universiti lain di seluruh Malaysia. Dan saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada diver saya forever, diver forever saya, Cik Julius, kita ada Puan Atika dan kita ada Cik Kamaria kerana selalulah membantu saya dalam apa jua keadaan untuk menjayakan projek Petronas ni. Saya percaya pada siapa yang pernah menerima geran penyelidikan daripada industri, masa yang diberi sangat suntuk, keperluan mereka perlu dipenuhi, tapi kita sahut cabaran kerana kita mahu UMT dikenali bukan saja di peringkat nasional, tapi kita juga nak UMT dikenal di peringkat global. Ya. Okay. Kemudian saya nak share lagi, ada soalan lagi ke? Ada soalan Prof. Okey, silakan. Soalan ni daripada Nur Asma Husna Yusof. Pada pandangan Prof, crude extract atau isolated single metabolites mana yang lebih elok untuk aplikasi pada peringkat screening
selalunya kepekatan berapa crude extract boleh dikategorikan sebagai ada potensi untuk dilanjutkan proses extraction atau isolation? Saya percaya Azma ini adalah pelajar sarjana. Terima kasih Azma kerana soalan tu. Sebenarnya macam saya sebut tadi, perbincangan saya dengan specialize dalam natural product ni, mereka percaya kerana synergistic activity tu menyebabkan lebih bagus dari segi aktiviti yang terhasil, maka kita lebih kepada memfokus kepada crude extract, ekstrak kasar. Dan kalau nak tanya concentration dia, kalau nak tengok satu toxicity test, kalaulah dia tak toksik lebih daripada 30 mikrogram, maka kita boleh meneruskan kerja-kerja yang tidak melibatkan cancer cell ya. Kalau yang cancer cell dia nak lebih potent, lebih bagus. Kita kena tengok apa pula kajian kita. Kalau kajian kita tu memang berkaitan dengan nak develop drug sebab kita nak orang guna drug tu, dan pastilah kita nak yang tidak beracun. Okay, so dia punya cap adalah kurang ataupun sama dengan 30 mikrogram ya. Asma bukan 30 miligram. So dia sangat sikit, sangat-sangat potent. Kalau kurang daripada tu dia adalah beracun, lebih pada tu dia adalah selamat untuk digunakan. Okay, Prof. Okay, Prof boleh teruskan? Okay. Ada dua soalan lagi tapi saya simpan. Okay, saya mungkin yang ni okay, saya alamak, saya jatuh ke bawah lah. Tanpa disedari. Tak apalah, saya nak tunjuk tadi, saya kata kenapa terlibat komuniti kan. Saya buat kerja tengok darah. Tengok darah Belangkas, masuk dalam makmal, tiba-tiba ada komuniti pula. Sebenarnya untuk kelestarian projek Belangkas, kita memang melibatkan komuniti, Dr. Yam. Kenapa komuniti? Komuniti yang kita spesifik lagi adalah nelayan. So nelayan tu, dia berfungsi membekalkan Belangkas kepada kita. Bagusnya nelayan, win-win situation. Dia bekalkan Belangkas tanpa mengira masa dan waktu. Kita nak masa tu, insya-Allah kita beritahu 3 hari sebelum. Kita nak Belangkas pada ketika ni, ketika ni. Alhamdulillah dia orang deliver. Yang pasti dan signifikan pada musim tengkujuh. Pada musim tengkujuh, nelayan tidak ke laut kerana ombak dan badai. So dia nak selamat. Tak selamat untuk turun ke laut. Maka dia tahan pukat di tepian untuk menangkap Belangkas. Dan kita dapati daripada kajian kita daripada tahun 2009 sehingga kini bahawa significantly nelayan dapat meningkatkan pendapatan dia sekurang-kurangnya 20 hingga 30% terutamanya pada musim tengkujuh. So di komuniti bekalkan Belangkas, kita hasilkan kita punya produk, kita hasilkan whatever yang kita nak buat untuk kajian kita dapat Belangkas, kita try to sustain Belangkas yang kita tangkap tu, kita tag melalui proses konservasi dan juga ekopelancongan. Dr. Yam, saya rasa saya tertinggal satu elemen lah dalam projek Belangkas ni. Kita telah invite 2 penyelidik muda yang terlibat dalam pelancongan. Dr. Yam, so 2 penyelidik muda tu, Dr. Carl Sitino dengan Dr. Effie tu, dia terlibat dalam memperkenalkan Belangkas sebagai produk untuk ekopelancongan. Kenapa penting kita nak jadikan dia satu produk pelancongan? Adakah sekadar nak datang tengok atau macam mana, Prof? Kalau kita tengok gambar tu pun ada pelajar-pelajar tu. Ya, betul. Doktor yang pernah dengar tak kenal maka tak cinta? Ya, ayat itu sangat sinonim dengan orang-orang yang bercinta. Kami rasa kami telah jatuh cinta kepada Belangkas. Okey, so kita nak ada rasa kepada pengunjung. Ada rasa sayang kepada Belangkas. Sebab pada peringkat awal, Dr. Yang, masa kita buat awareness program untuk anak-anak nelayan yang ada di persekitaran dia tu ada Belangkas. Kita dapati bahawa anak-anak tak tahu nilai Belangkas tu. Bila kita tanya dah apa adik-adik buat dengan Belangkas yang tertangkap ada di jaring, kami biarkan je sebab dia tu susah nak tarik. Sebab melekat kaki, baik biar dia mati. Ataupun kalau dapat pun kami buang je sebab tak ada orang nak beli pun. Kita tak makan. So itu adalah jawapan-jawapan menunjukkan bahawa mereka tak kenal, Dr. Yam. So selepas 10 tahun kita buat kajian tentang Belangkas, kita pergi lagi setiap tahun, memang kita berada di Kuala Kemaman dah kan.
keadaan telah berubah. Adik-adik tu kata kita dah tahu belangkas ni ada guna. Kami tak biarkan dia mati kekeringan. Itu sebenarnya ayat kami tak biarkan dia mati kekeringan tu menyebabkan hati kami sungguh berbunga-bunga, Dr. Yam. Menunjukkan bahawa kesan daripada penyampaian tentang kesedaran yang kami bagi kepada anak-anak kampung, pendekatan kita bukan hanya di kawasan perumahan mereka tetapi juga di sekolah. Beberapa kali kita buat program di sekolah, termasuk ada sekolah rendah Cina di Kuala Kemaman. Kita buat semua sekolah, Dr. Yam. Sekarang ni kita approach kepada anak-anak kecil pula, iaitu pada pelajar-pelajar tadikat darjah 5 tahun, 6 tahun sehingga 9 tahun. Nampaknya kesan dia adalah signifikan, insya-Allah, Dr. Yam. Jadi maksudnya cerita asalnya adalah penghasilan TAL. endotoxin detection kit tadi, yang mana kita memerlukan supply belangkas yang berterusan. Okey. Dengan itu populasi belangkas itu juga kita perlu sustain lah. Dan ini kempen kesedaran ini adalah untuk memastikan populasi belangkas di Kuala Kemaman tu dapat kita kekalkan lah, maksudnya, ataupun tingkatkan, ya. Dan adakah sekarang ni ada kesedaran yang peningkatan kesedaran yang belangkas ni sebenarnya makan masa 8 tahun sebenarnya nak matang, ya, Prof? Ya. Yang pasti dia orang takut nak cakap dengan kita pasal makan. Ni ada soalan pasal makan, Prof. Okey. Dia kata, dari Syafiq lagi, Prof, adakah belangkas boleh dimakan dan belangkas ni beracun ke? Sebab kita tak kasih makan, tapi baru ni ada video, ya, yang Prof sendiri share di hotel, ya, di hotel ada menyediakan belangkas untuk Dibakar, untuk dimakan. dibakar. Jadi ada orang makan tapi kita tak kasih makan. Jadi apa sebenarnya sebab kita kata jangan makan belangkas, kita perlu pelihara belangkas? Okey. Yang kita pasti tu saya tak tahu Syafiq dari mana. InsyaAllah orang Terengganu dan Kelantan tak makan belangkas. Okey. Makan belangkas maksudnya makan telur Makan belangkas. telur dia, ya. Maka dia telah membunuhlah belangkas. Nak tunggu telur macam telur yang bertelur tu tak ada. So belangkas ni telur dia kecil macam kaviar. So dia dalam tubuh dia tu sangat banyak telur. Boleh sampai 1 mangkuk telur. Tapi kalau tengok di Johor, di Penang, di Kedah dan Perlis memang sangat makan. Dan harga belangkas tu boleh cecah RM15 seekor. Ada orang tanya saya, dia tak kira kilo Kalau kira kilo lebih mahal lah, Dr. Yam. Yelah, Sebab karapis dia tu saja. tinggi, berat lah. So sebenarnya memang boleh makan. Memang belangkas ni boleh makan. Saya tak tahu sedapnya di mana, isinya di mana. Tapi katanya penggemar belangkas ni makan telur. Isi tak pernah jumpa. Okey, so makan telur. Saya nasihatkan rakan-rakan di luar sana, pendengar, makanlah telur ayam. Tak payah makan telur belangkas. Kesian belangkas sebab nak dapat telur tu dia mesti matang. Kalau untuk dia matang, dia perlu capai usia 7 hingga 8 tahun. Betul. So macam darjah 1 terkorban. Tak dan dia nak keluar telur lain. Lepas tu dapat lagi. So maksudnya cerita dia ialah makan belangkas maksudnya membunuh lah. Tidak ada cara lain bunuh belangkas. So kita membuat kempen jangan makan belangkas. Kita rasanya mungkin boleh buat macam kempen jangan makan telur penyu, Prof. Sebab boleh. saya pun ada satu stiker tu di kereta saya lah. Telur penyu, beli jangan, makan pun tidak. So mungkin kita boleh macam kita tu akan juga, usahakan, Prof. Dr. Yam. Okey. Ya. Okey, teruskan, Prof. Okey. Ni adalah hasil daripada penyelidikan projek belangkas. Kita telah menerbitkan 5 buku bermula tahun 2018 dan kita yakin buku kanak-kanak tu telah menarik ramai minat kepada pelajar sehingga tahun 2020 kita merancang untuk post buku kita ke China, rakan kongsi kita yang sangat rapat. Tetapi pada ketika itu kerana COVID post sangat mahal, kita telah berjaya mengevolusikan buku ni daripada Gigi Sambelakas Purba kepada Jojo Sambelakas Purba. Kemudian kita tukar beralih bahasa daripada Jojo The Ancient
horseshoe crab dan ditukar Dalam pula bahasa ke dalam Cina. bahasa Cina, Mandarin saya pun tak tahu nak sebut. Ya. Dan Dan buku Jojo ni kalau kepada apa ni yang bersama kita pada pagi ini ya. Kalau buku Jojo ni dia sangat simple tapi dia punya informatif. information tu sangat mudah untuk difahami dan kita dapat merasa pentingnya Belangkas. belangkas itu perlu dipelihara. Okay, so ni adalah buku-buku dan saya percaya di luar sana kalau ingin mendapatkan buku, mohon berhubung dengan kami. Buku-buku tu semua ada dalam simpanan kami dan diterbitkan oleh penerbit UMT. Dan yang ni kita juga menghasilkan dam belangkas hasil daripada inspirasi program-program kita bersama dengan sekolah. Dr. Yam, kem kesedaran belangkas. Sebenarnya kem kesedaran belangkas ni telah berlangsung di seluruh Semenanjung dan juga Sabah. Yang kita tak explore kem kesedaran belangkas hanyalah di Sarawak. Okay, kita telah sebab yang jadi kita pergi ke Sabah sebab kita dapat salah satu grant belangkas ni adalah daripada Kerajaan Negeri Sabah. So kita buat kem kesedaran belangkas di satu kawasan yang sangat remote di kawasan Tawau. Okay, kita akhirnya menghasilkan dan copyright kita punya produk dam belangkas dengan harapan akhirnya anak-anak lagi berminat untuk mengetahui tentang belangkas sebab dalam dam belangkas ni di dalam kotak dia kita ada buku, kita ada soalan-soalan yang semuanya soalan yang membina untuk membantu para pelajar, adik-adik untuk faham apa itu belangkas. Okay, saya ingin berkongsilah ini adalah program kita yang terbaru dan terkini pada hari Sabtu lepas 20 hari bulan Ogos sempena sambutan Hari Belangkas Sedunia 2022. Sebenarnya Hari Belangkas Sedunia disambut setiap tahun pada 20 Jun 2022 atas kengkangan masa kita telah berubah anjak berapa kali sehingga akhirnya terjadi pada 20 hari bulan Ogos. So Hari Belangkas Sedunia berbagai aktiviti yang kita libatkan masyarakat setempat, komuniti. Kita ada fun walk, beach cleaning, kita ada pertandingan melukis dan pertandingan memasak dan yang terakhir sekali kita ada permainan dan kita perkenalkan kita punya dam belangkas kepada anak-anak dan mereka sangat akhirnya kita dapati bahawa semua yang kita tonjolkan pada hari kejadian tu Dr. Yam sangat memberi minat kepada adik-adik terutamanya pelajar-pelajar sekolah. Bukan Prof sendiri yang masak ke tu? Saya tertiba jadi tukang masak pada hari tu. Bidang terjun kerana kawan saya yang patutnya memasak Dr. Yam terlibat dengan fun walk. So tak sempat habis. Okay, so ni adalah sambungan dan alhamdulillah pada program ni kita telah mendapat pelibatan dua yang berhormat kawasan Adun Cukai, Ustaz Hanafiah dan kita juga dapat seorang perasmi pada ketika itu Ustaz Arifin yang berfungsi sebagai perasmi dan dia adalah esko pelancongan. Sebenarnya kita membawa dua-dua YB ni sebab kita nak dia tengok yang produk belangkas ni berpotensi sebagai salah satu produk pelancongan di Kuala Kemaman. So ni adalah ni saya mendapat sokongan padu daripada pengurusan UMT. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada hari tersebut. Dan ini adalah kru saya yang sangat-sangatlah cemerlang. Mereka telah membantu menjayakan Hari Belangkas Sedunia. Sambutan sangat meriah dan alhamdulillah kalau tengok kepada semua muka gembira. Kegembiraan mereka adalah kegembiraan di hati saya. Saya ucapkan terima kasih atas sokongan padu daripada semua pensyarah, pelajar masters, RA yang terlibat pada Hari Belangkas Sedunia, pada sambutan Hari Belangkas Sedunia. Untuk itu saya rasa itu saja buah bicara saya pada hari ini Dr. Yam. Terima kasih kepada semua, terima kasih kepada warga IMB yang membantu secara tidak langsung untuk semua aktiviti pendidikan yang saya ada. Terima kasih kepada UMT. Terima kasih sekali lagi kepada Prof. Tapi kita ada soalan lagi Prof. Ya, Kita ada okey. soalan lagi. Soalan ini pasal belangkas
nak makan belangkas lagi ni Prof. Rasa macam Okey. tak nak tanya je soalan ni sebab kita memang tak nak kasih makan belangkas kan. Tapi soalan daripada Tengku Nuriah, Prof, masakan apa yang sedap kalau menu belangkas? Ini macam yang macam mana ni kita promote jangan makan. Jadi kita nak share ke menu Prof? Tak payahlah Prof ya. Saya tak share menu, tapi yang saya tahulah, ini adalah perkataan larangan. Tetapi kalau pergi restoran, dia biasanya serve masak asam ataupun masak lemak lah. Saya nak bagi tahu dekat Tengku Nuriah yang bertanya dan juga kepada warga di luar sana, janganlah makan belangkas. Telur ayam tu jauh lebih sedap berbanding telur belangkas. Sungguh Dr. Yam. Jadi nanti tanya saya pernah rasa ke? Saya sebenarnya dijemput oleh agensi kerajaan di negeri Johor tentang belangkas. Walaupun dalam ucapan kata-kata saya dalam slide saya ada sebut, janganlah sekali-kali makan belangkas. Mereka hidangkan saya masak lemak belangkas. Dan siap sudukan ke saya dalam pinggan. Orang kata dengan air mata di dalam lah, bukan di luar Dr. Yam. Saya rasa sedikit lah telur belangkas. Tolonglah. Rasa dia tidak sedap. Dia jauh. Puan Tengku Nuriah dah jawab dah. Okey, tak ambuh makan belangkas Prof. Dia jauh lebih sedap telur ayam berbanding telur belangkas. Dan Cik Zulkarni tambah, tak payahlah makan belangkas. Belangkas tu spesies lah balapa. Okay. Terima kasih Cik Zul atas sokongan yang padu untuk soalan tolong jawab. Terima kasih. Okey, ada lagi soalan Prof. Daripada Cik Nik Hafiz, pegawai sains kita ni. Cik Nik ni sikitlah dia punya soalan tu ya Prof ya. Assalamualaikum Prof dan Dr. Maria. Waalaikumsalam. Berpandangan Prof dalam pengkomersialan produk penyelidikan, apakah cabaran halangan utama dan apakah tindakan diperlukan untuk membantu para penyelidik di UMT? Terima kasih Cik Nik. Soalan aras tinggi ni. Soalan aras tinggi. Aras tinggi, jadi kita jawab pun aras tinggi juga. Yang pertama, kalau pernah dengar saya bagi slot mentor bersama anda pasal pattern, saya rasa. Salah satu kegagalan penyelidik adalah mengikat funder, pemberi dana, untuk membeli produk yang dihasilkan. Sebab tu ia sukar untuk dikomersialkan. Tidak ada dana selepas dia hasilkan produk, prototype lah. Kemudian dia nak teruskan kepada commercialization. Memang betul ada dana macam-macam untuk commercialization. But again, you have to, orang kata, masuk lagi cycle untuk defend you punya tu dan you tak pasti you akan dapat kedok. Okay? Kegagalan ialah penyelidik, saya rasa saya ingin mencadangkan supaya mengikat funder. Maksudnya dalam clause yang you buat tu, dalam membuat perjanjian tu, contoh saya lah. Kalau clause saya adalah saya hasilkan produk untuk anti-fouling, anti-pelekatan. Saya nak Petronas beli dan terus komersialkan. Saya tak perlu menunggu siapa nak beli, tak perlu melobi. Itu adalah hiccup dia, masalah dia untuk mengkomersialkan produk. So salah satu dia ikat funder untuk beli produk kita. Nombor dua, kalau nak tanya hiccup kita adalah kalau menghasilkan produk semula, kalau menghasilkan pharmaceutical produk, dia banyak sangat dia punya rules and regulation. Rules and regulation itulah sebenarnya menyekat kita untuk lebih maju ke depan. Okey Prof. 3 lagi soalan ni. Okey. Boleh Cik Nik ya dengan soalan Prof Azna tadi, jawapan Prof Azna tadi. Soalan seterusnya daripada Syafiq lagi. Prof, kita sedia maklum belangkas menghadapi krisis kepupusan. Adakah punca utama disebabkan aktiviti penyelidikan? Teranjak ke Prof? Cik Syafiq, ancaman yang pertama sekali adalah ancaman orang makan belangkas. Duk makan belangkas, bunuh belangkas. Makan belangkas, bunuh belangkas. I am pretty sure yang kita punya projek penyelidikan ni tidak membunuh belangkas. Kita ambil darah pun, saya sebut tadi, less than 30% of the body weight. Jadi kita lepaskan. Jadi kita lepaskan.
kita tak tunjuk yang kita punya tag tu. Sehingga hari ini pelepasan kita mungkin makan beberapa tahun dah. Data tu memang ada. Dan some of the data tu kita dah publish. Sebenarnya kita ada tag yang bubuh nama penyelidik unggul Belangkas, Dr. Farida. So nombor telefon Dr. Farida tu sangat popular di lautan. Sebab ditangkap saja Belangkas, ada tag, orang akan call. Dan Dr. Farida dan tim akan bagi insentif kepada yang call. So membuktikan bahawa binatang kita sebenarnya yang kita bebaskan dari penyelidikan adalah sebenarnya selamat. In fact ada seorang nelayan yang saya tak boleh nak bagi tahu siapa. Dia pernah bagi tahu banyak je kami jumpa yang ada tanda. Dr. Yang membuktikan bahawa yang pembunuh sebenar, okey. Pembunuh sebenar Belangkas adalah yang makan. Mungkin kita boleh kata pembunuh sebenar adalah pembekal Belangkas untuk dimakan. Okey, kalau tidak dibekalkan maka tiada Belangkas di pasaran, maka mungkin itu adalah salah satu yang boleh menyelamatkan Belangkas di perairan kita dan dunia. Okey, dan kita dapati hasil daripada lawatan kami di Jepun, hasil lawatan kami di China, Taiwan, mendapati bahawa Belangkas ni sebenarnya Dr. Yam, di Malaysia je ada 3 spesies. Yang lain-lain negara lain ada 1. Ingin saya ulang sekali lagi, spesies Belangkas ni hanya ada 4 di dunia. Di Malaysia ada 3. Dan di Kuala Kemaman? Kuala Kemaman ada 2. Maksudnya di Terengganu ni kalau di Setiu pun ada 2. Tapi di Semenanjung ada 2, di Sabah dan Sarawak dia ada 3. So nak beritahunya 75% of the population of the Horseshoe crab ni ada di Malaysia. So nak kata pupu sangat tu memang tak pupu lah. Pembekal Belangkas kata dia millions of money dia dapat Dr. Yam. Dia ada menjual dan mengeksport Belangkas ke Thailand. So tidaklah signifikan penyelidikan Belangkas menyebabkan Belangkas pupus. Baik, Syafiq ya. Terima kasih. Okey, daripada saya rasa ni Dr. Muhammad Helmi ni, UKM. Assalamualaikum Prof dan Dr. Mariam. Waalaikumsalam. Tahniah Prof atas sesi bual bicara yang sangat menarik. Prof, adakah terdapat MNP yang mempunyai potensi dari aspek kesihatan reproduktif? Saya faham Dr. Helmi ni adalah pakar dalam reproduktif. Setakat ni klaim daripada orang-orang tertentu, dia kata kalau makan telur Belangkas ni, sebab tu dia duk makan. Jangan salah faham saya tidak promote. Dia kata kalau makan telur Belangkas menyebabkan kekuatan tenaga batin meningkat. Tapi saya nak bagi tahu di sini, saya pernah buat kajian tentang telur Belangkas. Kita profil protein dia. Sebenarnya sama je dengan telur ayam. Jadi kalau nak kata reproduktif tu meningkat kerana makan, kerana hasil daripada produk semula jadi marine yang berfokuskan Belangkas, maka sebenarnya tak signifikan lah. Tiada kajian setakat ni dibuat. Kalau MNP lain Prof? Selain MNP daripada lain ada. Saya pernah baca. Ada. Ada. Okey, soalan saya rasa terakhir yang sebenarnya dia bertanyakan yang Prof, apa yang diceritakan tentang biodata Prof tadi tu ya. Okey. Daripada Salihin USM. Assalamualaikum Prof dan Dr. Yam. Saya kagum dengan proses transition research yang Prof alami. Apa perkara yang perlu dibuat dalam proses transition research tersebut? Saya juga terpaksa menjalani transisi penyelidikan selepas tamat pengajian nanti. Adakah saya perlu jalani transition research secara mendadak? Bagaimana nasihat Prof? Saya punya nasihat kepada Salihin. Sebenarnya kita punya PhD tu adalah batu loncatan. Saya selalu sebut kepada pelajar saya, sebab bila dia masuk bilik saya, dia tengok, ya Allah banyaknya paper. Saya ni Dr. Yang ortodok. Saya tak boleh baca jurnal menggunakan komputer.
Saya boleh baca perlu soft hard copy. copy. Saya tak Okey. boleh baca soft copy. I cannot do it. So saya kena print. Setiap kali saya mohon grant, saya akan print paper. Dan saya macam buat thesis. Okey. Okay, setiap kali mohon grant, macam buat thesis. Setiap kali mohon grant, buat thesis. Dan saya selalu sebut kepada student saya, I'm doing my second PhD, I'm doing my third PhD and so on. Meaning, Salihin, kadang-kadang kita memang kena berubah mengikut keadaan. Kalau kita, macam contoh saya lah, saya punya sacrifice. Sebab hari ini kita punya tagline adalah berkorban. Saya berkorban masuk UMT atas sebab saya nak balik Terengganu. Jaga mak ayah. Itu saya punya vision. So, apa pun perubahan yang saya perlu buat, maka saya hadam. Saya terima dan saya yakin sebenarnya semua orang boleh buat kalau dia terbuka untuk berubah. Ya. Jadi berubahlah Salihin untuk memenuhi niche yang ditentukan apabila Salihin balik ke USM. Pasti ada mentor yang boleh membantu, iaitu senior pensyarah senior yang sebenarnya tak ramai digunakan oleh pensyarah junior. Dan saya serulah kepada semua yang di luar sana, yang di dalam UMT, gunalah pensyarah senior untuk kebaikan penyelidikan terutamanya. Okey, Prof. Terima kasih banyak-banyak. Jadi itu adalah soalan kita pada pagi ini, Prof. Ya. Ya, Alhamdulillah kita telah mendengar perkongsian daripada yang berbahagia Prof. Hafzna sebentar tadi. Terima kasih banyak-banyak, Prof. Dan audiens juga menyatakan terima kasih kepada Prof. Jadi boleh saya rumuskan di sini, kita perlu berani untuk membuat perubahan walaupun awalnya kita rasa macam tak kena dengan minat kita, tapi kita perlu berkorban dan kita cuba berusaha untuk memanfaatkan sumber kurniaan ilahi ini secara lestari, secara lestari, dan akhirnya kita dapat membantu meningkatkan kualiti kehidupan komuniti. Itu yang selalu kita tekankan oleh pihak pengurusan bahawa research kita ini adalah sesuatu yang boleh dimanfaatkan oleh orang lain, terutama komuniti di sekitar kita lah. Jadi mungkin Prof ada kata-kata terakhir untuk para penonton kita? Okey, kata-kata saya yang terakhir, Dr. Yam. Saya bakal meninggalkan UMT dalam masa kurang daripada 3 tahun. Saya berharap moga buah bicara saya pada hari ini memberi sedikit manfaat, kalau tidak banyak. Dan saya highlight perkataan hari ini adalah berkorban. Berkorbanlah untuk kebaikan dan kemaslahatan komuniti. Bukan saja komuniti UMT, tapi komuniti sejagat. Jadikanlah research sebagai batu loncatan untuk kita lebih mengenal Tuhan Yang Maha Esa. InsyaAllah hidup kita akan diberkati. Tidak perlu kejar apa-apa pun pangkat dan wang. InsyaAllah Allah pasti akan memberi kepada siapa yang telah ditentukan olehnya. Okey, selamat bekerja dengan penuh ikhlas. Moga-moga Allah memberkati hidup kita di bumi UMT dan juga di semua alam di dunia ini. Terima kasih semua. Saya mohon maaf atas kekhilafan yang terjadi sepanjang kita berbual bicara, Dr. Yam. Saya percaya semua akan mengalami tempoh seperti mana saya. Moga berani dan berkorban mengikut keperluan. Terima kasih semua. Terima kasih sekali lagi kepada Prof. Nur Aznawati Ismail. Semoga apa yang dikongsikan oleh Prof tadi dapat kita jadikan panduan dan mungkin memberi kita cetusan idea untuk mengembangkan lagi ilmu dan kepakaran kita. Terima kasih tak terhingga juga kepada semua hadirin yang menyertai program Bual Bicara pada pagi ini, yang berbahagia Datuk, Prof, Dr, Tuan Puan yang mengikuti program ini daripada awal hinggalah ke penghujung program. Jadi kita tutuplah program kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan surah Wal Asr.
Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.